Zul kita ada tanya iaitu dalam WhatsApp kita, iaitu kedudukan hadis menyapu muka ketika selepas kita beri salam dalam solat. Apakah status hadis ini? Cantik soalannya. Soalan ini saya sudah terang panjang satu ketika dulu dalam kuliah kita, mungkin sudah beberapa kali. Dalam sifat-sifat sembahyang Nabi dulu pun saya sudah uraikan. Mungkin ada yang belum dengar. Ataupun yang mari lama dahulu tak betulan tajuk itu. Okey, saya sebut sekali lagi. Okey. Ada rakaman kita mungkin orang boleh tengok lebih ramai lagi. Okay. Hadis berhubung dengan menyapu muka ni ada dalam beberapa kitab. Antaranya kitab Ibnu Sunni dan beberapa kitab yang lain. Ya ada. Tetapi hadis-hadis ini walaupun dia ada status dia yang ditetapkan oleh para ulama yang mengkajinya. Hak sahih sungguhnya hak ada dalam Bukhari, Muslim. Ini disepakati. Itu yang saya mengajar Sahih Bukhari ni, mengajar Sahih Muslim. Supaya hak ni tak payah terang dah status dia, sahih belaka. Kalau hadis Tirmizi, hadis Nasa'i, kalau ada kelapangan insya-Allah saya akan baca cerita ni. Kena terang pula dia punya status hadis tu. Sahih ke, hasan ke, dhaif ke, ada belaka dalam tu. Termasuk juga dengan kitab Ibnu Sunni ni, banyak juga di dalam tu hadis-hadis yang statusnya adalah dhaif. Maka berhubung dengan hadis menyapu muka ni, diriwayatkan daripada Anas bin Malik, Nabi sudah semayang, dia sapu muka ataupun menyapu dahinya. Dan ada bacaan doanya. Dulu saya baca juga. Belajar tu, tengok tak sahih, saya pun tak amal dah. Baca pun tak ingat dah. Okay. Jadi status hadis ini, para ulama hadis bersepakat mengatakan tidak sahih belaka. Semua ulama bersepakat mengatakan hadis ini tidak sahih. Ulama-ulama besar dalam ilmu hadis mengatakan tidak sahih. Al-Imam Ibn Hajar dan lain-lain meletakkan status hadis ini dhaif jiddan, terlalu lemah. Sanadnya ada kecacatan di sana sini. Bahkan ada jalur yang para ulama meletakkan status dia sebagai maudhu', palsu. Okey. Jadi bagaimana dari sudut statusnya? Begitulah. Status dia tidak sahih. Dah dari segi nak amalnya lagu mana? Okay. Dalam kitab-kitab fiqh yang besar, kitab-kitab fiqh yang muktamad dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, dia tak sebut benda ni. Sebab dalil tak sahih. Sandarannya tidak kukuh. Kitab-kitab besar fiqh kita yang muktamad, mazhab-mazhab lain pun tak ada sebut. Dalam kitab-kitab yang kecil, kitab-kitab fiqh yang ada yang menyebutnya, termasuk saya lihat dalam beberapa kitab Jawi ada sebut. Ada sebut ni, dan termasuk hadis itu pun dia sebut. Dengan dia tidak meletakkan status hadis itu. Jadi orang kita kat beranggapan ada dalam hadis kat, ya lalulah. Tak kira lah sahih ke tak sahih. Sebab itulah orang Melayu kita, sebahagian besar kita tengok, pahmayang dia sapu muka. Sebab ada disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Dalam beberapa kitab fiqh dalam mazhab kita, terutama kitab-kitab Jawi lah. Termasuk kitab Musalli, Syekh Daud Qatani pun ada sebut. Okay. Tetapi dari segi status hadisnya, tidak sahih macam saya kata tadilah. Okay. Dah lagu mana? Nak buat ke tak mau buat? Okey. Bila tak sahih, tak sabit datang daripada Nabi SAW, maka terpulanglah. Sebab ada juga dia kata, oh ni bukan dalam semayang, ni lepas semayang dah. Dia kata, salah dah. Ikutlah nak buat gapa pun dia kata. Nak sapu punggung ke, nak sapu kubah masjid ke, dia kata. Jadi terpulanglah. Satu pula pernah saya lihat, dia letak bahawa di dalam tahiyat itu ada doa. Tak? Doa, kita dah baca dulu doa-doa yang Nabi ajar.
Yang sahih doanya termasuk al-mu'awwizat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, sehingga akhirnya. Sebahagian ulama wajib baca ni al-mu'awwizat, dalam mazhab kita sunnah. Okey. Maka ada doa. Jadi lepas tu kita sapu muka, sebab ada hadis-hadis yang menyebut apabila berdoa menyapu muka. Ada Nabi menyapu muka. Kalau dia eret begitu, terpulanglah. Okay. Hadis-hadis berkenaan dengan berdoa, kemudian menyapu muka ni khilaf di kalangan para ulama hadis dari segi status hadis. Sebahagian mengatakan status dia hasan. Sebahagian kata dhaif juga sapu muka ni. Maka kalau orang tengok dia berdoa, dia tak sapu lah, saya tak apalah. Dia pegang waktu biar ke dia. Tetapi sebahagian ulama meletakkan status lepas berdoa sapu muka ini, status hadisnya ialah hasan. Antara yang berkata demikian ialah Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anhu. Antaranya Al-Imam As-Sana'ani, pengarang kitab Subulus Salam. Dia kata status dia adalah hasan. Dan ramai yang berkata demikian. Saya pun pegang ni kok, sapu kok. Okay. Lepas berdoa, sapu. Okay. Jadi ada orang eret begitu rupa. Pahmayang dia tak boleh kena ada doa tu, maka sapu waktu tu. Ikut je lah. Terpulang lah. Okay. Tetapi dari segi sapu lepas semayang sungguh, tidak sabit datang daripada Nabi SAW. Hadisnya adalah bertaraf sangat lemah. Dhaif jiddan. Kalau dhaif saja boleh tahan. Terlalu lemah. Okay. Bahkan hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa Nabi tidak sapu. Dalam Bukhari tak ada, dalam Muslim tak ada, dalam Tirmizi tak ada ke ni. Tetapi yang adanya, yang sahihnya dalam Bukhari, banyak tempat hadis-hadisnya banyak. Saya mengajar hadis Bukhari, jadi banyak tempat Imam Bukhari bawa hadis yang menyentuh tentang Nabi bersembahyang. Selepas sembahyang, para sahabat tengok ada tanah di dahi Nabi. Banyak tempat dalam Bukhari, dalam Muslim pun begitu juga. Nabi pernah sembahyang hari hujan. Nabi sujud, hujan. Lalu tanah ni masih melekat di dahi Nabi. Nabi keluar pergi pasar. Antaranya dalam Bukhari sebut, para sahabat tengok di dahi Nabi tu ada lagi seluk lekat di dahi. Kalaulah Nabi sapu, nescayalah seluk tu tak ada lah. Tak. Okay. Dan perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis itu menyatakan bahawa Nabi tidak menyapu dahi dan mukanya selepas sembahyang. Di antara yang mengatakan demikian ialah Al-Imam Al-Humaidi, perawi hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi guru Imam Bukhari antaranya Imam Al-Humaidi. Imam Humaidi ni anak murid utama Imam Syafi'i kita. Dia duduk di Mekah. Imam Bukhari sangat menghormati Imam Humaidi ni, sehingga dia meletakkan dalam Sahih Bukhari dia, hadis yang pertama dalam Bukhari dia, hadis yang diriwayat daripada guru dia Al-Imam Al-Humaidi. Hadis innamal a'malu binniyat. Hadis hijrah tu diriwayat oleh Imam Bukhari melalui gurunya Imam Humaidi, anak murid Imam Syafi'i. Imam Humaidi menyatakan bahawa Nabi tidak menyapu wajahnya. Kalau dia menyapu wajahnya selepas sembahyang, nescaya tanah tadi tak ada lah di dahi dia. Imam Bukhari pun berpegang demikian. Begitulah ulama-ulama besar termasuk guru saya. Dia kata tidak sahih, dan yang hampir dalam hadis-hadis yang sahihnya menunjukkan ke arah Nabi tidak menyapu. Dalam kaedah ilmu hadis yang besar, kaedah besar dalam ilmu hadis, ar-rawi adra bima rawa. Seseorang perawi itu dia lebih mengetahui dengan apa yang dia riwayat. Jadi Imam Al-Humaidi ini dia meriwayatkan hadis itu, dia lebih mengetahui tentang hadis itu, dan dia ambil daripada guru dia begitu bahawa tidak menyapu. Maka itulah yang paling sahihnya. Sebab itu kalau orang Arab dia tak sapu. Saya masa pergi Mekah tu saja nak tengok lah. Keling-keling buat keliling tu. Pas salam ni sapu tak
Maka saya tengok ada hok ramah tak sapu lah. Lepas tu ada hok sapu. Jadi lepas kita pergi salang tu tengok balik. Oh, mana hok sapu? Rupanya orang Melayu kita. Orang Malaysia, orang Indonesia. Jadi orang agak tu dia tak sapu lah. Yang sahih sungguh tidak sapu. Antara hujah yang mengatakan tidak sapu ini ialah perbuatan Nabi ni semayang 5 kali sehari semalam. Bukan sikit. Para sahabat tengok perbuatan Nabi. Kalau Nabi ada sapu sungguh, nescaya semua sahabat yang duduk di Mesir, di Iraq, di mana-mana akan meriwayatkan belaka, akan menceritakan Nabi sapu. Tapi tidak ada satu pun yang sahih yang datang daripada para sahabat melalui jalur yang sahih yang sampai kepada imam-imam hadis. Yang adanya adalah jalur-jalur yang lemah, yang tersangat lemah. Jadi kita beramal dengan yang lebih sahih lah. Okay. Kita belajar hadis ni ialah tujuannya nak beramal dengan yang lebih sahih. Apabila kita dengar begitu, yang lebih sahihnya tidak, hadis-hadis yang sahihnya menunjukkan Nabi macam tidak menyapu. Tetapi hadis yang terang Nabi tak sapu, tak ada. Okay. Tapi yang terang yang sahih Nabi sapu, tak ada juga. Tetapi yang menunjukkan ke arah Nabi tidak sapu itu, yang sahihnya dalam Bukhari, Muslim dalam sunan-sunannya, hadis-hadis yang banyak, Nabi sujud dan para sahabat melihat di pasar dan di tempat lain, bahawa masih ada tanah di dahi Nabi. Ini menunjukkan bahawa Nabi tak sapu. Kalau Nabi sapu, nescaya tanah itu sudah tidak ada. Maka kalau kita amal tak sapu ini, dengan kita berpegang bahawa Nabi tidak sapu, sebab itulah tanah dia masih ada, mudah-mudahan ada pahala dan ada ganjaran. Kalau orang sapu juga, dia niat tak disapu, kerana doa pun biar ke dia lah. Rasa balalah. Ini termasuk dalam perkara furu' fiqhiyah. Ada sebahagian ulama kita yang membuat istimbat, dia kata sunat. Tapi kalau nak kata sunat berdasar pada hadis yang daripada Anas tadi, bahawa sapu tak boleh. Sebab hadis ini status dia dhaif jiddan. Yang boleh kita hukum sunat ke begitu ni mesti hadis itu sahih. Paling kurang hadis itu hasan. Dhaif saja pun tak boleh dah kita nak kata sunat. Walaupun setengah mengatakan boleh kita amal. Kalau status dhaif jiddan ini, sebahagian besar ulama tidak melarang kita beramal dengannya. Maka kita beramallah dengan dalil-dalil dan ilmu yang lebih sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cantik soalan ni. Rasa macam duduk di universiti pula. Kuliah tentang status hadis ni. Biasanya dibincang di peringkat universiti dah. Orang kampung jarang dengar. Tapi tak apa dah. Zaman sekarang ni, zaman ilmu terbuka, langit terbuka. Boleh dengar di sana sini penghuraiannya dan kita nilai mana yang paling tepat, yang mendekati dengan hadis-hadis yang lebih sahih daripada guru-guru yang mempunyai pengetahuan dan maklumat yang meluas dalam bidang ilmu hadis. Jadi sekadar itulah sahaja kuliah kita pada malam ini. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.